Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Bersama kita lagi dalam podcast Tabung Haji ke Udara. Bersama-sama saya Muhammad Fakhru Rizwan bin Osman di dalam episod kali ini yang akan membicarakan tentang persediaan jemaah haji bagi musim haji 1445 Hijrah. Jadi untuk episod kali ini, apabila kita membicarakan tentang jemaah haji yang bakal berlepas menunaikan haji, maka akan terbayang di fikiran kita semua akan melakukan persediaan. Mungkin akan ada yang beli belacan, mungkin ada yang beli ikan masin dan sebagainya. Namun apa yang lebih penting ialah persediaan kita di dalam mendapatkan ilmu di dalam menunaikan ibadah haji. Dan bersama-sama saya pada pagi ini, saya tidak keseorangan di studio pada pagi ini. Bersama-sama saya adalah tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syahrin Awaluddin, Ketua Bahagian Bimbingan Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, ceria Ustaz pagi ni. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita tak nak membuang masa. Saya nak memajukan soalan kepada Ustaz. Perkara pertama yang mungkin Ustaz boleh sampaikan kepada para penonton sekalian, apakah kepentingan bagi jemaah haji ini untuk mendapatkan ilmu tentang manasik haji itu sendiri? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fakhru Ridwan. Alhamdulillah. Di mana yang kita maklum, haji ini adalah merupakan ibadah yang istimewa. Dia bukan biasa-biasa. Haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, kemuncak kepada rukun Islam. Dan walaupun ia kemuncak pada rukun Islam, rukun yang kelima, tapi ia adalah wajib bagi orang yang mampu saja. Liman istata'a ilaihi sabila. Dan kewajipannya pula hanya sekali saja seumur hidup. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dari segi fakta ini, haji ini memerlukan kepada ilmu yang persediaan yang cukup baik. Ibadah sama juga seperti solat, ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita nak beribadah, kita perlu ada ilmu. Kita tak boleh beribadah ikut-ikut je. Kita kena bersedia. Tambah pula dalam bab haji ini, kita bukannya melakukannya setiap hari. Yes. Sekali seumur hidup kita. Jadi sebab itulah sangat penting bagi jemaah haji bersedia daripada awal lagi untuk memahami tentang bukan hanya dari segi hukum hakam ibadah haji, tapi juga dari segi keseluruhan perjalanan ibadah haji tersebut. Ya Ustaz, kalau kita tengok dalam ibadat haji itu sendiri, dia ada merangkumi tentang syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya dan sebagainya. Jadi apa implikasi kalaulah jemaah haji yang pergi menunaikan ibadah haji ini, dia zero tentang ilmu manasik haji ini Ustaz? Allahu Akbar. Ini yang kita risau. Maknanya dalam ibadah haji ini, kalau kita tak buat betul-betul, dia ada tingkatan-tingkatan haji. Paling bahaya yang kita bimbang, haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut haji mardud, haji yang tidak diterima apabila kita melaksanakan ibadat kita tersebut tidak mengikut rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Sedangkan baginda Rasulullah SAW sebut, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku macam mana cara nak buat haji ni. Jadi sebab itu kita harap bila kita tak ada ilmu ni, nanti kita bimbang, kita punya ibadat tersebut ditolak oleh Allah SWT. Yang kedua, kalaupun diterima oleh Allah SWT, disebut sebagai haji yang makbul, diterima oleh Allah SWT, tapi kita bimbang jemaah kita nanti bila dia menunaikan haji, dia berada dalam keadaan emosi yang tak cukup sempurna. Maknanya dia balik daripada haji pun dia was-was. Haji ini diterima ataupun tidak. Jadi sebab itulah kita target kita sebenarnya dalam kita menunaikan haji, bersedia untuk menunaikan haji, kita nakkan haji yang mabrur, haji yang istimewa, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haji yang disebut oleh Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu matlamat kita di dalam menunaikan ibadat haji, kita nak haji yang mabrur, supaya haji kita itu bukan setakat diterima, tetapi lebih daripada itu kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, melayakan kita untuk masuk syurga Ustaz. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Anda mempunyai impian menunaikan haji, tapi anda malas bersesak di jalan raya. Jadual terlalu padat untuk ke kaunter tabung haji. Tak perlu risau, Tijari kan ada. Anda belum berdaftar Tijari? Tak mengapa. Jom ikuti langkah mudah ini. Klik daftar sekarang. Klik daftar dan masukkan butiran peribadi anda seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun tabung haji. Masukkan nombor telefon yang telah didaftarkan. Selepas maklumat anda telah disahkan, klik mohon TAC. Masukkan nombor TAC yang baru diterima. Seterusnya, cipta ID pengguna, kata laluan, sahkan kata laluan, nama pengguna, pilih negeri semasa, cawangan tabung haji semasa, pilih gambar keselamatan, baca terma dan syarat, dan jika anda bersetuju, klik terima. Akhir sekali, klik hantar. Tahniah, kini tabung haji di hujung jari anda. Impian ke Tanah Suci jadi realiti dengan Tijari. Zaman sekarang ini, segalanya nak mudah, cepat dan selamat. Termasuklah membuka akaun tabung haji. Layari www.tijari.com.my ataupun muat turun aplikasi Tijari di telefon pintar anda. Selepas pendaftaran berjaya dilakukan, anda hanya perlu ke kaunter tabung haji yang berdekatan dalam tempoh 30 hari untuk pengaktifan akaun. Jom! Jangan lupa bawa dokumen pengenalan diri dan deposit permulaan sekurang-kurangnya RM2. Keutamaan layanan di kaunter tabung haji akan diberi bagi tujuan pengaktifan akaun. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Jom buka akaun tabung haji. Realisasikan impian anda ke Tanah Suci. Gaji dah masuk? Jangan lupa menyimpan untuk anak-anak, isteri dan ibu bapa. Tapi, susah untuk menyimpan secara konsisten. Takut terlebih berbelanja? Mudah saja. Lakukan cara memotong gaji untuk diri dan keluarga. Mulakan sekarang walaupun sedikit. Agihkan gaji anda untuk simpanan setiap bulan untuk keluarga tersayang. Tahniah kerana menabung secara bijak di tabung haji. Kunjungi cawangan tabung haji berdekatan untuk membuat potongan gaji. Untuk maklumat lanjut hubungi Tabung Haji Contact Center. Bertemu kita semula di dalam podcast Tabung Haji ke Udara. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kerana masih setia. Jangan lupa untuk follow, like dan share rancangan kita pada hari ini. Jadi kita kembali bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Syarin Awaluddin. Seterusnya Ustaz, apabila kita membicarakan tentang ilmu-ilmu haji dan sebagainya, pasti Tabung Haji ada menyediakan kursus-kursus atau program-program yang berunsurkan ilmu yang boleh kita berikan kepada bakal-bakal haji ini Ustaz. Jadi apakah program-program, kursus-kursus yang ditawarkan oleh Tabung Haji kepada bakal-bakal haji yang akan menunaikan haji nanti Ustaz? Ya, Tabung Haji memang bila kita bincang tentang kepentingan ilmu tadi, kita memang nak supaya jemaah haji kita ini dibekalkan dengan ilmu yang secukupnya. Jadi sebab itu program bimbingan haji di Tabung Haji, kita ada program sebelum menunaikan haji, semasa di Tanah Suci pun kita ada insya-Allah, dan kemudian bila balik ke tanah air pun kita ada lagi program. Ya, sebab untuk kita capai haji yang mabrur tadi, nak dapatkan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu program-program bimbingan ini. Sebab itu kita mula di tanah air ini dengan beberapa siri kursus. Pertama kita ada kursus asas haji, kemudian kita ada kursus intensif haji, dan akhir sekali kita ada kursus perdana haji. Untuk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Jadi untuk kursus yang pertama, siri kursus yang pertama ni adalah kursus asas. Kita panggil dia kursus asas haji. Dia mengandungi 13 siri kursus. Biasanya setiap siri 1 minggu. Kita ada 13 minggu bermula insya-Allah pada akhir bulan Oktober ini kita akan mulakan siri kursus asas haji kita di seluruh negara, di masjid-masjid yang terpilih. Dan kita ada modul kita. Kita ada 13 modul untuk 13 siri ini yang kita harap jemaah haji dapat belajar ataupun mendalami ilmu haji ini bukan hanya dari segi fiqh hajinya, tapi kita mula dari segi
sejarahnya, sejarah dan falsafah haji. Ya. Kemudian barulah kita pergi kepada rukun-rukun haji, wajib-wajib haji. Kita juga ada modul yang berkaitan tentang fiqh wanita. Fiqh wanita, fiqh solat, untuk apa? Sebab nak ulang kaji balik. Bagi ulang kaji kali bab taharah, dan juga umrah, ziarah. Selain daripada itu, kita juga menggunakan satu modul, satu siri tersebut untuk kita lakukan praktikal, amali ibadah haji ini supaya jemaah lebih faham. Dan kita ada juga modul berkaitan tentang kesihatan dan pengurusan haji. Maksudnya modul yang disediakan itu modul yang begitu komprehensif, Ustaz. Ya. Merangkumi dari sudut falsafah, merangkumi fiqh ibadat, juga menyentuh tentang aspek kesihatan bakal jemaah haji. Ya. Subhanallah. Itu modul yang disediakan oleh tabung haji kepada bakal haji. Jadi Ustaz, untuk kursus asas haji ni, siapakah yang akan terlibat dan bagaimanakah cara untuk peserta-peserta ni tahu yang dia ni terlibat dengan kursus asas haji nanti, Ustaz? Jadi bagi tahun 1445 Hijrah ini, kursus haji kita, kursus asas haji kita akan jemput jemaah-jemaah, bakal jemaah haji yang gilirannya ialah pada tahun 1444 dan tahun 1445 ini. Jadi jemaah ataupun bakal jemaah ini boleh semak jemputan untuk kursus ini melalui laman web kita, portal rasmi tabung haji, melalui tijari, aplikasi tijari kita, supaya mereka tahu. Dan sebenarnya kursus asas haji ini pun terbuka kepada umum, tapi kita bagi jemputan keutamaan kepada bakal jemaah haji yang gilirannya sepatutnya pada tahun 1444 Hijrah dan 1445 Hijrah. Ya, Ustaz. Jadi bagi mereka yang belum ada tijari, kita sarankanlah supaya mendaftarkan akaun tijari itu sendiri, supaya manalah tahu tiba-tiba dapat pop-up notification anda terpilih untuk mengikuti kursus asas haji, tapi bukan terpilih untuk menunaikan haji lagi untuk mengikuti kursus asas haji, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan pada rancangan kali ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan kesimpulan ringkas bersama dengan para penonton. Ya, pertamanya kita ibadah haji ni saya dah sebut tadi, dia adalah ibadah istimewa yang dijemput untuk dapat menunaikan haji ni adalah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai duyufur rahman. Jadi sebab itu kita perlu bersyukurlah kalau kita dijemput untuk hadir kursus ni pun kita perlu bersyukur, dan kita kena gunakan kesempatan ini untuk hadir sepenuhnya siri kursus kita tersebut. Komitmen supaya jangan kita hanya hadir sebahagian dan tak hadir sebahagian. Jadi nanti mungkin menyebabkan kefahaman kita terhadap keseluruhan modul ibadat haji kita tersebut tak lengkap. Jadi sebab itu kita harap kita dapat sama-sama ikuti kursus yang kita akan jalankan ini dengan sebaik yang mungkin. Persediaan, kita bersedia dari segi fizikal kita juga, kita kena jaga kesihatan kita. Nak datang ke kursus ni pun dah kena jaga dah, nak kena start jaga kesihatan kita, dan kita harap kita dapat completekan, sempurnakan kursus kita daripada kursus asas ini sehinggalah kursus intensif dan kursus perdana, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Bila sebut tentang kesihatan, nanti kita dah boleh kawal dah. Boleh tengok dah kita punya BMI macam mana, fitness kita macam mana. Itu semua kita dah boleh tengok dah. Terima kasih Ustaz untuk sesi pada kali ini. Dan untuk maklumat lanjut ataupun untuk mengetahui lebih lanjut tentang info-info semasa, sidang penonton boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 0362071919 ataupun email th-info@lth.gov.my, atau boleh juga untuk layari laman sesawang Tabung Haji di www.tabunghaji.gov.my. Sehingga kita bertemu lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.